Oke, salam dan salam sejahtera dan belum terlambat saya rasa untuk saya nak mengucapkan juga selamat tahun baru kepada semua. Dan saya harap azam tahun baru kita mengolah langkah yang baik dan memberi manfaat kepada negara kita ini. Dan saya ingin membuat pencerahan berkenaan dengan kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita apabila saya lihat dalam kenyataan itu Perdana Menteri kita mengatakan bahawa ada bekas PM, bekas Menteri Keuangan, punggah kekayaan berbilion. Jadi pertanyaan ini juga ramai teman-teman yang bertanya kepada saya berkenaan dengan isu ini. Jadi sebenarnya saya tidak nak berpusing-pusing. Sebenarnya kenyataan ini ditujukan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mana kita tahu sebelum ini mengkritik begitu hebat kerajaan perpaduan ini. Yang mana Tun juga meragui akan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Jadi hari ini kita lihat Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa akan menamatkan amalan rasuah yang didakwanya digunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan. Dan apa juga yang kita lihat di sini, Perdana Menteri kita juga menyentuh secara langsung pentadbiran atau nama orang yang dimaksudkan. Namun dia menyebut bagi pihak sebagai pernah menjadi Menteri Keuangan dan bekas Perdana Menteri, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap serangan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir terhadap beliau. Dan saya juga di sini melihat bahawa Tun apabila menyerang secara jelas ataupun kita tahu Tun kalau menyerang seseorang, Tun tidak teragak-agak. Jadi Tun tidak juga suka memutar ataupun berkias. Ini yang menyebabkan pada saya komen-komen Tun kepada sesuatu kerajaan itu amat berbahaya. Kerana politik ini dia akan melibatkan ekonomi. Jika politik kita tidak stabil disebabkan oleh kritikan-kritikan tokoh-tokoh politik kita yang seperti Tun ni, yang mana mempunyai pengaruh kepada dunia luar, maka itu akan menjejaskan negara. Apa yang saya lihat daripada sikap yang Tun buat ini, yang mana hari ini kita tengok apabila Perdana Menteri kita menjawab, dan di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab dengan kenyataan. Beliau mengatakan bahawa saya nak sebut bahawa sikap kita jelas, negara ini negara hukum. Badan pembuat kuasaan diberi kuasa sepenuhnya untuk memantau. Itu kata yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia kata juga di sini, pentadbiran akan meneruskan budaya kesederhanaan, jangan ada pembaziran, memantau semua GLC dan pembelanjaannya. Tetapi saya nak nasihat juga rakan-rakan saya yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari saban hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan, apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Keuangan, Perdana Menteri yang tak kala mereka berkuasa itu bukan dipunggahnya ratusan juta ringgit, tetapi berbilion ringgit dipunggah. Dan apa yang kita lihat di sini juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menasihatkan bahawa kerajaan hari ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan kepada rakyat. Ini bukan jumlah yang kecil. Ini kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jelas di sini kenyataan ini dituju balik kepada Tun kerana serangan yang dibuat baru-baru ini. Dan kita tahu siapa lagi bekas Perdana Menteri yang menyerang kepimpinan kerajaan perpaduan hari ini kalau bukan Tun. Dan siapa juga bekas Menteri Keuangan kalau bukan Tun dan juga Tun Daim Jainuddin. Jadi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah jelas apabila kita tengok banyak kroni-kroni Tun itu sendiri, termasuk bekas Menteri Keuangan yang lalu iaitu Tun Daim Jainuddin, juga diperkatakan oleh rakyat bahawa memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat Tun, ada kroni-kroninya, dan keluarga-keluarga Tun mempunyai syarikat yang berbilion-bilion, yang juga kita tahu kekayaan luar biasa. Jadi ini bukan disebabkan oleh pandai berniaga seperti mana yang orang kata, tetapi ada di sebalik mungkin terlibat dengan syarikat-syarikat GLC. Yang mana kita tahu GLC ini adalah milik juga kerajaan. Jadi apa yang kita lihat daripada kenyataan ini, saya harap Tun berhenti menyerang kerajaan yang ada kerana serangan yang dibuat oleh tokoh-tokoh politik
yang veteran ataupun mereka yang ada pengaruh kepada dunia luar amat berbahaya kerana dia akan menyebabkan ekonomi kita akan terbantut. Apabila pelabur melihat tidak ada kestabilan politik itu, maka negara ini akan tidak dapat penerimaan daripada pelabur dan kita akhirnya tidak dapat menjanakan satu ekonomi yang baik. Itu paling penting. Jadi apa yang Tun selalu komen ni sebenarnya, Tun hendak menjatuhkan kerajaan yang ada. Tun rasa bahawa beliau sendiri saja yang boleh mentadbir negara ini. Dan Tun rasa beliau nak menjadi seorang pimpinan negara yang tertinggi yang selama-lamanya. Jadi bagaimana kita nak melahirkan tokoh muda? Bagaimana kita nak melahirkan tokoh baru jika Tun merasakan semua orang tak betul? Dan kita rakyat sebenarnya tidak pernah kita nak berdengki ataupun kita nak mengungkit hal-hal keluarga Tun yang kaya raya, sedangkan Tun memainkan isu sentimen perkauman sebenarnya. Apabila cuba untuk membentuk kerajaan, apabila menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan itu dengan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, itu adalah jelas bahawa Tun cuba mainkan sentimen perkauman. Tun adalah seorang yang pada saya sangat perkauman dan resis. Kerana kita tahu Tun akan memainkan isu Melayu demi untuk meraih undi. Tetapi selama Tun berkuasa 22 tahun ataupun 23 tahun dan 22 bulan itu, sebenarnya makin ramai orang Melayu yang tertindas, makin ramai sebenarnya orang Melayu yang susah. Tetapi ramai kroni-kroni Tun yang boleh kaya raya. Jadi Tun berselindung di sebalik permainan perkauman dan juga resis yang diamalkan. Dan kita tahu melibatkan Sabah Sarawak. Tun menganaktirikan Sabah Sarawak begitu lama dan bersekongkol dengan beberapa elit politik yang ada di Sarawak. Dan mereka memunggah kekayaan negara ini bersama kroni dan ahli-ahli keluarga mereka. Jadi hari ini, kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana cuba untuk mengambil sebahagian daripada dana yang telah dipunggahkan ini, sekurang-kurangnya, kalau contoh, ada 100 bilion, kita boleh punggah lebih kurang 20 bilion, 30 bilion. Itu adalah satu yang terbaik kalau kita boleh mengambil balik. Jadi kita juga tahu banyak duit yang telah pun diselewengkan oleh ahli-ahli politik kita sebelum ini letak di luar negara, yaitu akaun pesisir pantai. Akaun pesisir pantai ini yang mana kita tidak boleh semak. Dan akhirnya duit kita dicuri, dirompak di negara sendiri, tetapi telah pun kita simpan ke luar negara, akhirnya memberi limpahan kekayaan kepada negara lain. Apa yang berlaku di Singapura? Ekonomi Singapura itu banyak juga terdorong oleh orang-orang daripada negara Asia ini sendiri yang terdekat. Contohnya Malaysia, Indonesia yang paling dekat. Ramai sekali menyimpan duit di Singapura dan akhirnya duit itu boleh dipusing oleh kerajaan Singapura untuk mereka menjana ekonomi. Tetapi negara kita sendiri akhirnya menjadi miskin disebabkan oleh yang pertama melibatkan politik ini tadi, yaitu mereka yang rasuah dan penyelewengan. Tetapi kalau negara yang pergi menyimpan kerana mereka tidak yakin untuk mereka nak simpan pelaburan mereka di negara sendiri, seperti contohnya Indonesia, maka mereka terpaksa menggunakan Singapura. Itu juga menjadikan negara kita itu rapuh dalam ekonominya. Jadi perkara ini saya harap Tun tak payah nak komen lah dengan kerajaan yang ada hari ini. Kerana Tun perlu berehat saja. Hutang negara pun dah pun melepasi 1 trilion. Ini adalah delegasi yang telah pun ditinggalkan oleh Tun kepada mana-mana pun. Tak kira lah Najib ke, tak kira Pak Lah ke, tak kira siapa pun. Sehingga yang ada hari ini, Tun telah pun meninggalkan sebahagian juga hutang sewaktu menjadi Perdana Menteri. Itu pandangan kecil saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih. Thank you.